Dalam video kali ni, kita nak sembang sikit lah 3 perlawanan yang telah berjalan yang aku tak nak sembang semalam. Assalamualaikum dan selamat datang ke Kepala Bola Studio. So ni kita nak sembang sikit lah 3 game yang telah berjalan. 3 game besar lah. Game kecil sorry lah aku tak sempat nak cover. Macam contoh Newcastle telah seri dengan Wolves kan. Dan hari ni kita nak review game Spurs lawan Nottingham Forest, Chelsea lawan Leicester City dan juga Manchester City comeback dengan Crystal Palace. Game mana kita nak mula dulu? So aku macam aku rasa kita mulakan game yang agak slow sikit lah, seperti Spurs dan juga Nottingham Forest. Kita tahu dalam game ni Spurs macam biasa mereka turunkan back 3 mereka, iaitu Eric Dier, Ben Davies dan juga Davinson Sanchez. Manakala Nottingham Forest pun mereka main back 3 juga. Dan formation Nottingham Forest sama je dengan Spurs, iaitu 3-4-2-1. So 3-4-2-1 lawan dengan 3-4-2-1. Mula-mula game je kita dapat nampak Nottingham Forest memang rancak gila menyerang mat. Mereka ni memang cuba nak dapatkan gol awal lah bila berhadapan dengan Spurs kan. Dan mereka ni nampak kurang bertahan lah. Mereka ni memang menyerang je kat Spurs ni. Tapi penyerangan mereka tu makan diri balik. Sebab Spurs punya counter attack memang cukup baik mat. Macam petang kan, kalau ada tim-tim yang main highline bila lawan dengan Spurs, bila kena counter memang mati je mat. Sebab Spurs bila mereka kena serang, memang mereka akan sit deep. Memang mereka akan betul-betul duduk dekat bawah sampai Kane pun turun ke bawah. Tapi bila mereka nak attack, 3 orang je naik mat, iaitu Kane, Son dan juga Kulusevski. Dalam game ni Kulusevski macam lepas kudo mat. Tercirik defend Nottingham Forest nak ligan tu. Selalu memang dribble belah dia lah. Son dalam game ni tenggelam lagi mat. Aku tak tahu lah pasal apa dekat Son ni kan. Dia ni mungkin perlu rehat ataupun dia ni ada masalah lain lah, macam kita tak tahu kan. Dan macam yang aku cakap, Nottingham Forest dalam game ni main highline. Dan mereka ni agresif dalam menyerang. Dan mereka ni tak jaga defend antara midfield dan juga defend mereka. So apa jadi? Bila kena counter habis mat. Dalam kali kena counter, minit ke-5 je Harry Kane dah score dah. Dan aku agak pelik lah pasal apa, Dean dia tak macam dia tak dive sikit kan, dia tak save bola kan. Aku rasa dia tengok je bola tu, padahal bola tu aku rasa tak mengelirukan pun. Tak ada biar kena siapa-siapa pun. So rugi lah, tak tahu lah macam mana kan. So bila Spurs leading 1-0, Nottingham Forest masih lagi main dengan cara yang sama. Tapi mereka start jaga jarak antara defend dan juga midfield mereka. Bagi aku kalau jaga jarak antara defend dan juga midfield ni adalah betul-betul penting mat. Sebab benda ni lah yang nak menghalang counter attack tim-tim lawan. Dan lepas tu kita dapat nampak lah, walaupun Spurs berjaya buat counter attack banyak kali dekat Nottingham Forest, tapi mereka dapat cope dengan baik dengan serangan Spurs ni. Dan Nottingham Forest kita dapat nampak lah, first half mereka ni memang agak buntu lah untuk masuk ke dalam kotak penalti Spurs. Play-play macam Brennan Johnson, Jesse Lingard nampak agak buntu gila walaupun mereka dapat masuk juga kadang-kadang. Tapi defense Spurs ni memang cepat untuk claim, memang cepat gila alert. So mereka leading lah 1-0 sampai first half tamat. So masuk ke separuh masa kedua, play-play Nottingham Forest ni mereka lagi agresif untuk pressing. Yang aku nampak waktu first half kan, mereka pressing, tapi mereka pressing macam seorang-seorang. Tapi second half ni mereka pressing sebagai satu tim mat. So bila seorang player Spurs dapat bola kan, memang mereka akan pressing gila-gila. Membuatkan sekarang kita dapat nampak play-play macam Højbjerg, play-play macam Eric Dier agak terciduk jugalah waktu second half. Nasib baiklah tak bolos gol. Tapi tengah-tengah short attack macam biasa amat. Lain kali macam tu Perisic dia buat cross, lain kali kena defend Steve Cook tak silap tak tu. Steve Cook defend Nottingham Forest, kena tangan dia. Bagi aku benda tu adalah benda sengaja amat, bukan benda tak sengaja. Sebab tangan tu nampak macam sengaja diangkat untuk halang bola tu. Dan keputusan VAR bagi kad kuning, dan aku rasa lah bagi aku adalah kad merah. Sebab nampak gila dia sengaja mat, sebab tangan tinggi dia angkat tau untuk elak bola tu. Walaupun ada memang player ada tarik dia, tapi aku rasa reflection tangan yang tinggi tu takkan jadi mat kalau dia tak angkat tangan. So bila Steve Cook pegang bola dekat dalam kotak penalti, so dapatlah penalti dekat Spurs. Dan Harry Kane lah menjadi player yang nak skor penalti tu. Dan Henderson dalam game ni macam biasa, dalam perlawanan lepas pun dia berjaya save penalti, dalam game ni pun dia berjaya save penalti juga. Memang padu mat dia ni, memang semangat gila. Dia nak buktikan dia reda dekat MU kan. Tapi lain kali Spurs dapat juga gol kedua. Bagi aku benda ni adalah kesilapan defend Nottingham Forest lah. Walaupun dia berjaya clear counter attack pertama yang Spurs buat, yang digerakkan oleh Sek-Sek-Non. Tapi mereka ni ralik lepas clear bola tu, dapat nampak Kane positioning dia macam mana. Free je mat. Richarlison punya cross memang cukup baik mat, memang cukup padu lah. Masuk tu dalam kotak penalti dapat kat Kane tak ada siapa nak challenge dia tanduk je mat. So sayang memang Nottingham Forest kita dapat nampak semangat juang depa memang sangat tinggi. Tapi kadang-kadang play depa ni hilang fokus sikit. Tapi tak apalah kan, good game lah untuk dua-dua tim. Spurs pun deserve menang sebab depa ni disiplin dan juga bermain dengan sangat baik dalam sepanjang perlawanan. Nottingham Forest depa ni main dengan sangat baik, tapi depa ni kena belajar lah daripada kesilapan depa. Jangan buat kesilapan bodoh di dalam kotak penalti, sebab banyak kali depa buat kesilapan. So itulah game Spurs lawan Nottingham Forest. Kita tengok game kedua pula, game Chelsea lawan Leicester City.
Chelsea lawan Leicester City. First half bagi aku Chelsea ni agak buntu sikit lah. Leicester City pun macam biasa lah. Mereka tengah teruk lah ni mat. Leicester City lah ni, kalau hampa nak tahu kan, mereka ni ada masalah kewangan lah ni. Itulah disebabkan performance mereka ni agak kurang sikit. Dan lah ni mereka duduk dekat bottom table dengan hanya kutipan 1 poin sahaja. Hang nampak betapa teruknya Leicester City dalam permulaan musim ni. Dan seorang player Chelsea ni yang kena kad merah ni iaitu Conor Gallagher. Minit ke-23, minit ke-27 dia kena. Bagi aku Gallagher ni adalah seorang pemain baik, tapi dia ni nampak macam try hard sangat nak prove diri dia dekat Tuchel. Sebab dia ni masih muda dan aku rasa season ni sangat penting untuk dia lah. Sebab iyalah dia ni play daripada academy dan musim lepas dia dah prove diri dia dekat Crystal Palace. Dan musim ni diri dia beri peluang. Mungkinlah dia nak prove something dekat Tuchel, tapi lain kali sampai makan diri dia sendiri. Dan kad merah yang diberikan kepada dia tu memang memberikan impak besar lah dekat tim Chelsea waktu first half. Dan kita dapat nampak Chelsea waktu first half nampak macam tenggelam punca sikit. Structure attack tak nampak. Raheem Sterling pun agak tenggelam waktu first half. Dan Chelsea tak boleh lah serang gila-gila waktu first half sebab kena kad merah daripada Conor Gallagher kan. So jadilah 10 orang lawan 11 pemain. Masuk second half, aku rasa second half ni adalah tactical masterclass lah untuk Thomas Tuchel. Sebab kita dapat nampak dia tukar daripada back 4 kepada back 5. Benda ni adalah disebabkan Thomas Tuchel ni dia nak elok kena bolos lah kan. Better lah hang seri daripada hang kalah dalam situasi 10 lawan 11 ni kan. Tapi apa jadi mat, baru 2 minit je Sterling terus skor mat. Memang shooting yang cukup buik mat. Aku tengok aku terkejut loh. Macam ui buik loh Sterling kan. Siapa sebenarnya Sterling kan? Cuba tanya mak ayah dah siapa dia kan. Buik loh Sterling. Memang padu lah Sterling dalam game ni kan. Dia ni memang proof lah. Dan dia ni memang selalu skor tap A dekat Manchester City. Sebab dia suka buat larian cerdik ke dalam kotak penalti. Kira larian tipikal nombor 9 lah. Dan gol pertama tu memang cukup baik lah daripada lock kotak penalti shooting kan. Dan Chelsea ni selalu merangkau serangan daripada bahagian Marc Cucurella. Marc Cucurella dalam game ni agak buik lah. Macam biasa dia ni suka buat larian-larian. Tapi bukan buat larian-larian buta. Bila dia buat larian nak masuk dekat kotak penalti, sebelum masuk ke dalam kotak penalti, dia akan buat long pass. Ataupun dia akan buat true pass di bahagian kanan. Di mana dekat situ ada Loftus-Cheek. Loftus-Cheek dalam game ni banyak chance mat. Tapi dia tak shoot. Dia banyak passing je. So sayang mat. Aku rasa macam kalau dia shoot, kalau dia lebih agresif kan lagi bagus kan. Tapi Loftus-Cheek dalam game ni kan, dia berada kat mana-mana mat. Dia rajin lah dalam game ni kan. Play macam Kai Havertz patut dipuji. Play macam Sterling memang cukup buik dalam game ni kan. Dan minit ke-63 pun Sterling skor juga hasil daripada tap in. Dan gerakan-gerakan cukup baik daripada play Chelsea. So bila Chelsea dah leading 2-0, play Leicester City ni mereka respon dengan skor 1 gol daripada Harvey Barnes. Harvey Barnes dalam game ni nampak macam dia baran ke dia nampak macam aku pasti apa tak boleh skor, aku shoot terus. Senang lah kali 2-1. Dan keputusan tu berakhir sampai minit akhir. Sembang macam senang lah kan 2-1 untuk akhir. Dak mat 10 minit lah tu. Memang gila-gila mat. Aku rasa fan Chelsea sakit jantung mat 10 minit terakhir tu. Memang betul-betul intense mat 10 minit terakhir tu. Leicester City bertubi-tubi serang ke dalam kotak penalti Chelsea. Dan Chelsea ni pun mereka memang sidik gila waktu tu. Memang mereka nak bertahan gila. Masukkan play bertahan, keluarkan Sterling. Memang mereka ni nak bertahan gila. Dan dalam game ni pujian patut diberikan dekat Thiago Silva mat. Seorang defend anda berusia kan, tapi performa dia memang cukup baik mat. Clearance dia on point, tackle dia on point. Memang cukup bagus dia ni. Dan Trevor Chalobah pun performa dia memang cukup baik dalam game ni. Sampai Chelsea pun telah memilih untuk U-turn, tak mau bagi dia transfer keluar selepas performa dia cukup baik dalam game ni. Dan Edouard Mendy pun banyak juga buat save-save penting. Bagi aku dalam game ni dekat ujung-ujung perlawanan banyak gila lah chance untuk Leicester City score untuk menyamakan kedudukan. Tapi lelah kali bola tak masuk jugalah. Bak kata Fakri Sa'rani macam risau mat. Aduh Fakri, sorry ya Fakri. Ayat hantu style. So macam tu lah mat. Chelsea menang 2-1 dalam game ni. Bagi aku Chelsea memang deserve menang sebab mereka ni main dengan cukup baik. Leicester City mereka ni banyak ralik sikit lah kan. Mungkin mereka ni ada internal masalah membuatkan mereka ni tak boleh fokus dalam game. Kita tak tahu macam mana kan. Sebab performa mereka selalunya tak adalah buruk macam ni kan. Chelsea sampai main 10 orang pemain pun tak boleh menang lagi. Lepas ni mereka nak lawan MU pula. Tapi MU boleh menang kot. MU lah boleh menang. Leicester City tak tahulah kan, harap menang lah. Jangan tak menang pula. Malu kalah dengan tim yang tak pernah menang. Tapi selalu MU macam tu lah, track record MU ni akan susah nak menang dekat tim yang tak pernah menang macam tu lah. Ok, game ketiga Manchester City lawan Crystal Palace. Comeback Israel. Manchester City dah comeback banyak kali mat. Aku rasa mereka ni belajar lepas mereka kalah dengan Real Madrid hari tu lah. Real Madrid season lepas kan mereka kalah kena comeback kan. Sejak tu mereka belajar comeback. Sebelum tu mana mereka berhenti nak comeback mat. Sebelum tu kalau mereka kena 2-0 ke apa kan, mereka memang tak boleh nak comeback lah. Tapi lawan ni mat, kena 2-0 ke 3-0 ke, depa boleh chill, main comeback balik. Padu mat. Dalam game ni lawan Crystal Palace kan, Manchester City menurunkan Bernardo Silva. Bagi aku first time kot dalam game ni. Sebab game-game sebelum ni Bernardo Silva hanya diturunkan sebagai sub sahaja. Dan kalau kita nak tengok daripada awal kan, Crystal Palace dan juga Manchester City kan, Crystal Palace ni memang selalu terbukti, memang selalu skor dekat Etihad.
Tak tahulah apa mentaliti yang mereka bawa sampai mereka selalu skor dekat Etihad. Tapi Manchester City daripada awal mereka ni memang control game. Dan 2 gol Crystal Palace ni hanya berhasil daripada set piece saja. Satu tu gol sendiri daripada Stone dan satu lagi tandukan yang sangat baik daripada Anderson. Defend memang aku minat mat Anderson, memang cukup buat dia ni. So bila dah leading 2-0, apa Crystal Palace buat? Mereka buat kesilapan yang sama yang Newcastle buat dalam game lepas, adalah sit deep. Mereka ni cuba bertahan, dan bila hang bertahan, hang bagi ruang dekat Manchester City untuk buat game balik, habislah hang mat. Dan waktu first half kita dapat nampak lah Crystal Palace mudah sikit nak bertahan sebab Manchester City memang target early halang gila dalam game ni. Semua nak passing ke Alan, semua nak passing ke Alan. So memang mudahlah untuk dikelirkan bola tu, membuatkan player-player Manchester City ni agak buntu. Tapi second half, walaupun Crystal Palace masih mengamalkan sit deep, masih lagi bertahan dengan cara parking bus, bertahan dengan cukup-cukup baik, kunci early halang ni. Tapi Manchester City, mereka telah twist sikit cara. Mereka telah main macam selalu mereka main. Semua player boleh skor mat. Bila semua player boleh skor, player Crystal Palace tak tahu nak jaga siapa. Dan larian-larian mengerikan daripada Kyle Walker dan Joao Cancelo membuatkan player Crystal Palace tak boleh nak buat apa mat. Mereka ni keliru nak jaga yang mana. Lelah kali Bernardo Silva skor 1. Bila Silva skor tu kan, aku rasa dalam hati kot, lagi comeback ni MC ni kan. Lepas tu tengok-tengok betul mat. Sebiji, 2 biji, 3 biji, memang senang mat. Daripada 2-0 kena sampai comeback 4-2. Dan early halang dalam game ni memang cukup baik mat. Jadi dah start nampak gel dah dengan sistem Pep Guardiola. Dan Pep Guardiola pun dah mula faham dah dengan cara permainan Haaland. Gol pertama tu gol tanduk, dan aku pujilah Phil Foden dalam game ni. Tak selfish, aku tak tahulah apa Guardiola buat kat dia kan. Hang tengok macam Manchester United dulu kan, waktu kes Greenwood kan, dia belagak dengan CR kan. Sampai masuk penjara mak kawan tu. Duduk belagak-belagak lagi. Ni Foden baru 1-2 game belagak dengan Haaland, tapi dalam game ni dah nampak dah dia punya kesefahaman dengan Erling Haaland tu. Dah nampak dah dia rendah diri dengan Erling Haaland tu. Memang cukup baik lah. Dan gol kedua, typical play Manchester City dalam kotak penalti. Memang cukup baik mat. John Stone assist dekat Erling Haaland score. Memang cukup banyak gerakan dalam kotak penalti. Tak silap aku ada 6 sentuhan sebelum jaringan tu dijaringkan oleh Erling Haaland. Dan gol ketiga Erling Haaland tu memang typical cara dia mat. Buat larian, dia hold bola sambil dia buat larian. Dia gunakan fizik dia yang keras tu dan dia score gol. Bagi aku dalam game ni Erling Haaland patut skor 4 gol mat, sebab ada satu lagi chance yang dia tak skor. Tapi okey lah mat, dapat hat-trick kan. Apa lagi nak kan. Jangan tombok-tombok sangat. Tombok aku emosi sangat ni. Okey. So Manchester City dah menang 4-2 dalam game ni. So memang buat lah. Tim-tim besar dalam EPL lah ni semua menang. MC menang, Arsenal menang, Liverpool menang, MU menang, Chelsea menang. So semua menang dalam game week ni. Kita tengoklah game week ke depan macam mana pula kan. Dan dengan cerita Anthony dah here we go dah dekat Manchester United. Let's go. Anthony dah here we go dah. Okay, nanti insyaAllah lah next video cover. Tapi itulah, itu kesempatan pasal Casemiro. Ada orang kata baik buat channel MU je kan. Biar pilih aku nak sembang pasal player mana pun kan. Aku tak sempat nak cover banyak-banyak player. So aku cover banyak pasal MU lah kan, sebab aku fan MU kan. Tapi nanti aku cover jugalah. Mungkin dalam satu video kita buat 2 player kan. Player baru main, contoh macam Fofana main kan. Aku tak sempat nak cover lagi. Tak apalah, dah lah tu nanti insyaAllah kita sembang nanti pasal Anthony ataupun Fofana. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.